Okey. Nota nampak? Mau respon? Nota nampak tak? Tak ada. Nampak Ustaz? Ha, Ada nampak? muka depan aja Ustaz. Ke depan lah. Okey lah. Nampak Betul lah. Ustaz? Alright. Okey, jom. Kita belajar. Waktu berjalan. Ada banyak urusan yang perlu Haraman. kita selesaikan. So, kita belajar. Riyadhus Salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, kita memperbanyakkan puji-pujian kerana Allah adalah Tuhan yang layak diberikan puji-pujian dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi. Allah Subhanahu Wa Taala layak diberikan puji-pujian, khususnya apabila kita mendapat nikmat dari Allah. Sebagai tanda kita bersyukur, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang tidak terhingga, tidak terhitung yang Allah telah berikan kepada kita selama ini. Dan di antara nikmat yang kita dapat pada pagi ini, kita dapat diberi peluang oleh Allah untuk kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang kita nak baca pada pagi ini adalah hadis-hadis yang telah dihimpunkan, yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kemudian hadis-hadis tersebut diletakkan, dijudulkan hadis-hadis tersebut di dalam sebuah kitab yang namanya adalah Riyadhus Salihin. Pada pagi ini, saya ingin membawa kita semua pergi kepada bab yang ke-300 lebih. Saya telah sebut pada minggu lepas, selalu saya kempen pada tuan-tuan dan puan supaya belilah kitab Riyadhus Salihin. Buka online, tengok kat Shopee tu, pergilah kedai-kedai buku mana-mana, insya-Allah ada kitab Riyadhus Salihin. Kalau minggu lepas, masih ingat lagi pada minggu lepas, kita telah masuk kepada bab yang ke-185. Masih ingat lagi minggu lepas, kita membincangkan tentang tajuk kelebihan-kelebihan melakukan amal. Antara amal yang Allah beri kelebihan adalah pada kelebihan kita mengambil wuduk yang sempurna. Bermakna dalam kitab Riyadhus Salihin ini bukan sekadar hadis-hadis berkaitan dalam membersihkan jiwa, membina akhlak. Kalau sebelum ni kita belajar tentang sabar. Tetapi hadis-hadis dalam Riyadhus Salihin juga ada bab tentang nak buat ibadat dari sudut nak buat pahala apa. Dari kita sebut pada minggu lepas, bab yang ke-185. Pada pagi ni, saya nak bawa kita semua pergi kepada bab yang ke-300. Maknanya, kalau tuan-tuan baca kitab Riyadhus Salihin, pada ada bab yang hujung-hujung, dia di bawah bab apa tahu? Dia di bawah bab cerita tentang larangan-larangan. Jadi kalau minggu lepas kita belajar tentang apa pahala kita kena buat, pada pagi ini kita belajar pula apa amal-amal yang boleh kurangkan pahala kita. Apa amal-amal yang boleh mengurangkan rahmat Allah. Kalau sebelum ni kita belajar minggu lepas, macam mana kita nak banyakkan pahala kita? Macam mana kita nak dapat kelebihan?
Tapi pada pagi ni kita masuk kepada bab yang Allah larang pula kita buat. Kalau minggu lepas kita belajar tentang buatlah, ambillah wuduk dengan sempurna. Tapi pada kali ini kita masuk ke pula pada tajuk don't. Kita masuk kepada tajuk jangan buat. Dilarang buat. Nampak tak? Dalam Islam, dia ada perkara yang berbentuk perintah kena buat. Macam wuduk, perintah buatlah, ambillah, lakukan. Tapi dalam Islam, ada perkara yang jangan buat. Jadi kita akan masuk pada pagi ni tajuk tentang larangan. Sebenarnya bukanlah tujuan untuk kita skip tajuk tu, tapi sebenarnya saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan supaya belilah kitab Riyadhus Shalihin, belajarlah hadis-hadis Nabi SAW. Kita tidak hanya faham Al-Quran, tapi kita juga kena belajar hadis Nabi SAW. Jadi saya cadangkan kalau kita orang awam, kita belajarlah kitab Riyadhus Shalihin. Supaya tuan-tuan nampak, ada bab ini, ada bab ini, ada tajuk ini. Sebab tu saya nak bawa terus kepada tajuk cerita tentang larangan-larangan. Secara tak langsung, tajuk pada pagi ini, ia adalah lanjutan perincian tajuk tentang bab marah. Kalau kita belajar 2 minggu yang lepas, bukan minggu lepas, tapi ada minggu yang satu lagi sebelum tu, kita belajar tentang kita boleh marah kalau ada sesuatu perkara yang boleh marah. Masih ingat kita pernah sebut 2 minggu lepas bahawa kisah Nabi marah kerana Nabi nampak ada gambar makhluk bernyawa di rumah Aisyah. Jadi hadis tu kita telah janji kita akan ulas hadis itu dengan lebih mendalam. Jadi pada pagi ini kita akan baca ada 10 hadis. Kalau tengok dalam nota tu sebenarnya saya ada sebut 2 bab. Hari ini kita cuba belajar 2 bab lah. Okey? Tapi bab-bab yang kita nak belajar pada pagi ni, kita nak belajar bab nombor 305. Ni bab ke 305. Okey. Siapa yang ada buku kitab Riyadhus Shalihin, siapa yang ada buku yang gambar yang kita tengok gambar yang warna purple tu, Riyadhus Shalihin ni, okey, tuan-tuan nak cari bab 305 ni, kena buka muka surat 717. Muka surat 713. 713. Tengok pada bab-bab yang dah belakang-belakang dah. Okey, cari fasal muka surat 713, cari fasal. Dalam buku tu dia tak tulis nombor bab berapa, fasal ke berapa. Kita lah yang beli buku ni kenalah tuliskan fasal nombor 1, fasal yang ke-200, fasal yang ke-300. Kita kena rajin banyak. Bukan rajin sikit, kena rajin banyak. Sebab itu kita nomborkan dia. So hari ni kita belajar bab apa? Kita nak belajar bab 305. Bab 305 ni adalah himpunan hadis tentang apa? Tentang gambar yang dilukis, yang gambar itu adalah gambar makhluk yang bernyawa. Kita belajar bab 305. Okey, ada 10 hadis. Sebab tu dalam nota kita akan baca hadis nombor 1 sampailah hadis yang ke-10. Okey. Bab 305 ini mengandungi 10 hadis Nabi SAW. Tuan-tuan jangan risau kerana dalam nota ini saya telah nomborkan hadis tu. Hadis nombor berapa ke berapa. Sampai hadis yang ke-10. Okey. Sampai hadis yang ke-10 dalam bab 305, kita akan masuk kepada kesimpulan 10 hadis tadi. Lepas tu dalam bab ni saya ada nukilkan fatwa-fatwa di kalangan para ulama tentang bab gambar-gambar yang bernyawa tu. InsyaAllah kita akan baca fatwa-fatwa tersebut dan solusinya apa. Maksudnya kita nak buat apa. Gambar-gambar yang tergantung di dalam rumah tu nak buat apa. Gambar kahwinnya, gambar konvonya, gambar-gambar. So nak buat apa?
InsyaAllah kita akan bincangkan pada pagi ini berdasarkan usul-usul yang diberikan oleh para ulama. Tapi kita kena baca hadis dulu. 10 hadis kita baca dulu bab 305 tu, nanti kita akan nampak, oh, kenapa saya tak perlu gantungkan gambar? Kenapa saya perlu simpan gambar tu? Kita kena baca dulu 10 hadis di dalam bab 305. Okey. Kemudian habis bab tu, insya-Allah dalam nota ni saya ada nukilkan satu lagi bab. Kita cuba nak belajar bab nombor 306. Nanti dekat dalam nota tu ada muka surat 306, bab 306. Nampak tak bab 306? Bab 306 ni dia adalah bab tentang manusia yang dia jadikan binatang peliharaan dia. Maksudnya kalau kita, mungkin ada orang dia suka memelihara kucing. Tapi ada orang dia suka bela anjing. Dia bela anjing tu sebagai pet dia, sebagai binatang yang dia sayang, macam dia seperti dia orang membeli kucing. So boleh ke tak boleh? Jawapannya adalah haram. Berdosa besar. Nanti kita akan baca hadis tu. Kenapa kita kena belajar juga bab 306? Sebab hadis yang 10 pasal gambar tadi, dia ada kaitan dengan anjing juga. Dia ada kaitan dengan anjing. Dia ada kaitan dengan anjing. Jadi, untuk faham tentang bab 305, kita belajar dulu bab 306. Boleh? Sebab 305 ni hadisnya banyak, ada 10 hadis. Tapi kita nak belajar dulu pagi ni bab 306. Kita faham dulu tentang anjing ini, nanti senang kita nak faham hadis tentang kenapa malaikat dia tak masuk rumah orang yang ada anjing. Kenapa? Jadi, kita baca dulu bab 306. Siapa yang ada buku nanti tuan cari. Tentang 306 ni, kena cari muka surat 715 bagi buku yang cover dia warna ungu tu. Cari fasal haram memelihara anjing. Okey, kita baca dulu bab 306. Okey, bab 306. Okey, secara tidak langsung dia ada kaitan tentang isu, ingat tak dulu ada kempen I want to touch a dog. Masih ingat tak sebelum ada kempen yang kata kempen menyentuh anjing. Isu tu telah viral, dia telah meresahkan banyak pihak. So kita akan ulas hadis ni dan kita akan tengok Islam dengan anjing ni macam mana. Okey, jadi kita baca hadis dulu. Tapi kita tak bincanglah dari sudut kenajisan. Kita bukan nak belajar fiqh, sentuh anjing tu macam mana semua tu. Tapi kita nak cerita tentang Islam dengan anjing ni bagaimana. Adakah Islam ni dengan anjing sangat tidak sayangkan anjing? Kita baca dulu hadis ini pada bab 306. Kemudian kita pergi bab 305 yang ada dalam Riyadhus Salihin. Rupa-rupanya banyak maklumat dalam Riyadhus Salihin. Sebab itu saya bawa tajuk-tajuk yang ke belakang supaya tuan-tuan tahu rupanya Riyadhus Salihin ni ada macam-macam maklumat dalam tu. Sebab tu belilah Riyadhus Salihin. Belajarlah kitab Riyadhus As-Salihin. Okey, kita belajar bab 306 dulu. Boleh ya? Okey. Dalam bab 306, Al-Imam An-Nawawi dia tulis siap-siap dekat tajuk bab tu. Bab tu, chapter tu, dia tulis tajuk apa? Dia kata tahrim, babu tahrimi. Dia kata bab haram. Dia kata mengambil anjing melainkan beberapa sebab. Jadi bab dia, sebab tu kalau sebelum tuan baca hadis, kadang-kadang tuan-tuan dah boleh detect dah. Oh, hadis ni kaitan tentang apa? Tengok pada bab. Tengok pada chapter tu dia tulis tajuk apa. Al-Imam An-Nawawi dia kata haram. Maksudnya berdosa. Maknanya kalau buat berdosa. Dalam bab apa? Memelihara anjing kecuali. Kalau kata kecuali tu maksudnya tidak berdosa. Maknanya haram iaitu berdosa. Kecuali maknanya tidak berdosa jika anjing itu digunakan untuk apa?
untuk menjaga tanah pertanian, untuk menjaga kebun-kebun, ataupun tidak haram kalau anjing itu dijadikan sebagai guard, memelihara, kalau tuan ada kandang, kalau tuan ada membela haiwan-haiwan, binatang-binatang ternakan, so boleh jadikan anjing tu sebagai pengawal dia. Ataupun anjing itu boleh digunakan untuk berburu. Okey, maksud dia daripada bab ni kita dapat belajar, oh pagi ni kita nak belajar tentang anjing. Maksudnya anjing ni ada kala jatuh haram, ada kala jatuh tak haram. Haram dalam bab apa? Haram dalam bab menjadikan anjing itu sebagai binatang peliharaan. Melainkan kalau ada tujuan. Okey, itu bab dia. Tetapi apabila kita belajar sesuatu maklumat di dalam agama, sesuatu perkara haram ke tak haram ke, maka ia tidak boleh hanya merujuk kepada pendapat semata-mata tanpa ada dalilnya, tanpa ada hujahnya. Jadi secara tak langsung, siapa yang belajar kuliah hadis, dia belajar Riyadhus Shalihin ni, dia akan diajar metod, manhaj, cara belajar sesuatu maklumat dalam agama. Kita tidak boleh hanya berpada kepada ustaz tu cakap apa hukum dia saja. Maka kalau kita belajar, kita akan dapat maklumat. Oh, rupa-rupanya para ulama ini mengatakan haram sebab ada dalil. Oh, rupa-rupanya para ulama ni kata tak haram sebab ada dalil. Sebab tu kita belajar. Kita belajar adalah untuk kita mendapat maklumat, sambil tu kita kena tahu macam mana maklumat itu menjadi haram, macam mana maklumat itu menjadi tidak haram. Kenapa boleh, mengapa tak boleh? Sebab selama ni mungkin kita hanya kotkan kata ustaz tu saja, kata ulama tu saja. Tapi selepas ni kita upgrade sebab kita belajar, kita kena tahu kenapa ulama tu cakap haram, kenapa ulama tu kata tak haram. Jadi kita akan belajar pada pagi ni. Okey. Al-Imam Nawawi, beliau dalam bab 306 ni, beliau telah mendatangkan dua hadis. Ada dua hadis sahaja tentang bab haram memelihara anjing, kecuali beberapa perkara. Okey, dalam nota tu ataupun siapa ada buku tu, dia akan jumpa ada dua hadis saja. Sebab tu dalam nota tu dia ada hadis nombor 1, lepas tu dia ada hadis nombor 2. Ada dua hadis saja. Okey, dalam bab 306 inilah bab anjing. Tapi kalau kita teliti betul-betul, sebenarnya dia bukan dua hadis, dia ada pecahan hadis. Kalau kita baca dekat hadis nombor 2 nanti, ada dua hadis sebenarnya pada hadis nombor 2. Tapi tak apalah, kita ambil ikut nombor hadis, kita ambil nombor ada dua hadis. Kalau dekat belakang tu, kita tengok hadis nombor 1688 tu apa pula? Okey, hadis 1688 adalah himpunan hadis daripada bab yang pertama. Sekali kita belajar bab nombor berapa? Bab 306. Maknanya sesiapa yang belajar Riyadhus Shalihin daripada bab nombor 1 sampailah bab 306, dia akan jumpa hadis yang ke-1688. Oh, dah 1688 hadis. Itu maksud dia himpunan hadis keseluruhan. Tapi hadis yang kita nak belajar bab 306, kita belajar hadis yang pertama. Okey, jelas ya? Okey, kita baca hadis dia. Hadis yang pertama ini, datangnya yang sumber hadis ini diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Okey, siapa tu Ibnu Umar? Okey, siapa tu Ibnu Umar? Tuan-tuan catat. Ibnu Umar ni maknanya anak lelaki Saidina Umar. Nama anak lelaki Saidina Umar namanya adalah Abdullah. Jadi yang riwayatkan hadis ini namanya adalah Abdullah, anak lelaki Saidina Umar. Ringkasan dia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tulis kat situ radhiyallahu anhuma. Anhuma maksudnya bapa dia Allah bagi keredaan, dia pun Allah redha. Sebab tu para sahabat,
kita kena puji mereka, mengatakan radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhu ke, tapi radhiyallahu anhuma. Dia kata sami'tu. Dia kata aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kata Abdullah bin Umar, aku telah dengar sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang Nabi kata? Kita baca dulu hadis ini. Nabi kata maniqtana kalban. Maniqtana kalban, maksud dia sesiapa yang menjaga ataupun sesiapa yang mengambil ataupun sesiapa yang memelihara anjing. Okey, kalban tu adalah seekor anjing lah. Maksudnya anjing, Nabi kata sesiapa yang dia memelihara anjing. Okey, memelihara anjing. Lepas tu Nabi mengecualikan. Maksudnya sesiapa yang memelihara anjing, okey, kita kena memelihara anjing, lepas tu Nabi buat pengecualian. Illa, melainkan, kecuali anjing yang dia pelihara tadi untuk apa? Kalbasaidin, melainkan anjing yang digunakan untuk berburu. Au masyiatin, atau anjing yang digunakan untuk apa? Yang digunakan untuk menjaga haiwan ternakan. Macam ada orang kan dia nak pastikan kambing-kambing dia selamat, lembu, untuk unta dia sebagainya, maka mereka menggunakan anjing tadi. Okey, Nabi kata, kalau kita baca dalam hadis ni Nabi sebut dua. Nabi kata sesiapa yang memelihara anjing, melainkan anjing tu adalah anjing yang digunakan untuk berburu atau masyiatin, atau untuk menjaga tanam-tanaman, tanah pertanian, tempat kita bukan untuk peternakan, okey, untuk peternakan. Maka kata Nabi, kalau dia jaga anjing, dia ada anjing, dia pelihara anjing, bukan dua sebab ni. Bukan sebab untuk berburu, bukan sebab untuk menjaga ternakan. Maka kata Nabi apa? فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِرَاطَانِ. Maka pahala orang yang memelihara anjing tadi itu yang kusumin ajrihi, pahalanya akan berkurang. Kulla yaumin, setiap hari, qiratani, 2 qirat. Okey, nampak tak? Setiap hari 2 qirat. Okey, Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi mengatakan bahawa macam ni. Nabi kata, kalau kita faham hadis ni, siapa yang dia memelihara anjing bukan kerana bertujuan menjadikan anjing itu untuk berburu atau menjaga ladang ternakan, maka pahala orang yang menjaga anjing ini akan berkurangan setiap hari 2 qirat. Okey. Hadis ni muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang disepakati oleh Bukhari dan juga Muslim. Okey. Sekarang tuan-tuan kita nak ulas apa tu 2 qirat. Okey, qirat, okey, bulatkan atau highlightkan perkataan qirat. Qirat. Okey, sekejap lagi kita akan jumpa lagi qirat. Okey, apa itu qirat? Okey, apa tu qirat? Sekejap lagi saya akan terangkan. Sekejap lagi saya akan terangkan apa itu qirat, tapi tuan-tuan tulis. Kalau ada orang jadikan anjing sebagai binatang peliharaan, sayang anjing tu, peluk anjing tu, macam dia buat macam kucing tu, maka setiap hari pahala dia akan kurang 2 qirat. Kurang setiap hari. Okey, pahalanya akan berkurangan. Okey, kenapa pahala berkurang? Sekejap lagi kita ulas. Kita ambil dulu dalil dulu. Okey, kecuali kalau anjing tu digunakan untuk berburu dan menjaga ladang ternakan. Okey, kita ambil hadis kedua dulu. Okey, hadis kedua yang dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi, hadis ni dia datang sumber hadis ni daripada sahabat lain pula. Kalau tadi Abdullah bin Umar, yang ini riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, Nabi kata, man amsaka kalban. Nabi kata sesiapa yang menahan kalban.
Maksudnya menahan tu maksudnya dia membela anjing itu. Okey. Fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi qiratan. Maka sesungguhnya mengurangi pada setiap hari dari amalnya itu satu qirat. Kalau ikut hadis ni pula, dia sebut amalnya kurang hanyalah satu qirat. Okey, apa tu qirat? Sekejap lagi saya akan terangkan. Ambil dulu maklumat ni. Maksudnya kalau dia jaga anjing, dia menahan anjing, maksudnya dia membela anjing, dia memelihara anjing itu, maka setiap hari amalnya akan berkurangan sebanyak satu qirat. Okey. Lepas tu Nabi mengecualikan. Maksudnya amal dia tu tak kalah berkurang, melainkan kalba harfin. Melainkan anjing yang digunakan untuk pengawasan, cuma minta tolong tambah sikit. Kalba harfin tu pengawasan untuk apa? Tanam tanaman. Maksudnya melainkan anjing digunakan untuk mengawasi tanah pertanian. Maksudnya ladang-ladang tempat dia bercucuk tanam. Yang itu dibenarkan, ataupun masyiatin, ataupun anjing yang menjaga binatang ternakan. Okey. Kalau kita baca hadis yang ketiga, sama juga. Macam hadis yang pertama tapi hadis riwayat Muslim. Okey. Begini. Sekarang kita ambil dulu maklumat yang dikatakan qirat itu, yang dikatakan qirat itu apa? Sebab hadis tu Nabi sebut dalam term Arabik, Nabi kata qiratun. Apa tu qirat? Apa tu qirat? Baik. Untuk faham qirat itu apa, cara dia adalah kita sebenarnya kalau kita pernah baca hadis. Siapa pernah baca hadis ataupun dia tahu hadis tentang kelebihan pergi menziarahi orang yang meninggal? Siapa pernah tahu kelebihan pahala kalau pergi menghantar jenazah ke tanah kubur? Khususnya orang lelaki lah, sangat digalakkan. Okey. Kenapa kena tahu bab itu pula? Sekarang bab anjing, tiba-tiba nak pergi bab orang meninggal pula. Kerana ada hadis yang menyebutkan tentang maklumat qirat. Qirat tu adalah term yang Nabi sebut qirat. Apa tu qirat? Setelah dicari apa maklumat qirat tu, rupa-rupanya Nabi pernah sebut perkataan qirat pada bab kalau kita tahu ada orang meninggal, kita pergi ziarah orang meninggal tu, kita sembahyangkan jenazah orang meninggal tu, kita hantar jenazah tu sampai ke tanah kubur, Nabi ada berikan pengertian qirat itu apa. Okey. Tapi dalam nota ni saya tak bawa lah hadis yang pergi ziarah jenazah, sembahyang ke jenazah, lepas tu hantar jenazah ke tanah kubur. Saya tak bawa hadis tu sebab kita belum masuk lagi bab itu. Nanti kalau belajar bab Riyadhus Shalihin ni, sebab saya kata macam-macam maklumat ada dalam tu. Sampai bab jenazah orang meninggal nak buat apa, macam mana, sembahyang dia macam mana, semua ada dalam Riyadhus Shalihin. Jadi saya bacakan hadis ini untuk tuan-tuan dapatkan maklumat. Pahala orang yang jaga anjing tanpa ada keperluan ni, bukan 3 sebab tadi tu, pahala dia kurang satu qirat setiap hari. Apa makna qirat tu? Okey. Qirat ni sebenarnya dia bermaksud, qirat ni, okey, saya bacakan hadis pasal pahala orang yang mensolatkan jenazah. Okey, dia macam ni. Qirat ni sebenarnya ia adalah, qirat, tulis qirat bersamaan satu bukit Uhud, satu gunung Uhud. Qirat diumpamakan banyaknya, besarnya adalah sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud. Dalil dia, okey. Dalil dia adalah Nabi SAW pernah bersabda, Nabi kata,
Kalau tuan-tuan nak catat hadis dalam Riyadhus Shalihin nombor berapa, tuan tulis. Hadis nombor 929. Tulis hadis nombor 929 dalam Riyadhus Shalihin. Hadis tu Nabi kata macam ni. Sesiapa yang menyaksikan jenazah, dia ziarah jenazah, ya, contohnya ada orang meninggal, dia pergi ziarah jenazah tu sampailah jenazah itu disembahyangkan. Dia pun menyembahyangkan jenazah itu, maka kata Nabi, falahu qiratun. Maka kata Nabi, dia dapat pahala satu qirat. Satu qirat. Okey. Lepas tu Nabi lanjutkan lagi. Nabi kata, waman syahidaha hatta tudfana. Lepas tu Nabi kata, dan sesiapa yang dia menyaksikan jenazah tu sampai dia dikebumikan. Maksud dia, kalau dia lepas dia saksikan jenazah, lepas tu dia salatkan jenazah, dia dapat pahala satu qirat. Lepas tu kalau dia sambung lagi, maksudnya dia ikut jenazah tu sampai ke tanah kubur, dimakamkan, dikebumikan, maka kata Nabi, falahu qiratani. Maka dia akan dapat 2 qirat. Dia dapat satu lagi qirat. Jadi 2 qirat. Okey, sahabat bertanya, wamal qiratani? Sahabat tanya, apa tu 2 qirat? Maka Nabi menjawab, mithlu jabalainil azimaini. Nabi kata 2 qirat itu umpama 2 gunung yang besar, kata Nabi. Okey, umpama 2 gunung yang besar. Maknanya macam ni. Kalau kita ziarah orang meninggal, lepas tu kita ikut imam salatkan jenazah, kita dapat 1 qirat. Tapi kalau kita sambung lagi, kita ikut jenazah tu sampai ke tanah kubur, kita menyaksikan dia dikebumikan, dapat 1 lagi qirat. Maknanya dapat berapa qirat? Dia dapat 2 qirat. Maka apabila Nabi ditanya 2 qirat tu apa? Nabi kata dia umpama 2 gunung yang besar. Okey, 2 gunung yang besar. Maknanya pahala dia umpama 2 gunung yang besar. Masya Allah. Kalau kita baca hadis lain, hadis yang kita sebut ni sekarang ni, 2 gunung yang besar tu adalah muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan boleh rujuk hadis nombor 929. Okey, nak tahu 2 gunung yang besar itu Nabi sebut secara jelas. 2 gunung besar tu apa? Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ada satu kisah, sama juga. Hadis tu disebut, kalau saksi ke jenazah, lepas tu sampai jenazah tu dikebumikan, dia akan dapat pahala 2 qirat. Tapi dalam hadis tu Nabi sebut. Nabi kata, kullu qiratin mithlu Uhudin. Nabi kata 1 qirat itu dia umpama sebesar bukit Uhud, gunung Uhud. Maksud dia, kesimpulan yang kita dapat begini. Dalam hadis yang kata siapa yang memelihara anjing, bukan 3 sebab. Bukan kerana tujuan nak anjing tu dijaga untuk menjaga ladang ternakan dia. Bukan untuk menjaga ladang pertanian dia. Bukan sebab untuk dia, bukan apa kita sebut tadi tu, bukan untuk dia gunakan untuk berburu, maka setiap hari pahalanya akan berkurang sebanyak apa? Sebanyak 2 qirat. 2 qirat tadi apa? Sebesar bukit Uhud. 2 qirat tu apa? Sebesar bukit Uhud. Bayangkan. Kita tahu kan sebelum ni viral kisah orang yang dia menjaga anjing, bukan sebab 3 sebab ni. Maka setiap hari pahala dia akan berkurang 2 qirat, 2 qirat, 2 qirat. 2 qirat tu besar mana? Sebesar bukit Uhud. Daripada hadis itu, Al-Imam Nawawi mengatakan bahawa dia telah melakukan satu perbuatan yang Allah haramkan. Dalil dia, pahala tadi berkurang. Ada sebagai ulama kata dia tak haram, tapi makruh yang ditegah. Wallahu alam, kalau ikut Nawawi, hukumnya haram. Sebab dalil menunjukkan pahala dia kurang. Bayangkan, kalau dia jaga anjing itu beberapa hari, beberapa tahun. Macam mana pahala dia kurang? Kurang.
Allahu Akbar. Jadi kena faham tentang hadis ini. So kesimpulan dia apa? Pengajaran dia apa? Kita ambil pengajaran dia. Baru kita masuk hadis pasal gambar. Sekejap kita akan masuk. Pengajaran hadis ini, hadis 1 dan hadis 2 tadi, para ulama mengatakan bahawa haram memelihara anjing tanpa ada sebab yang tertentu. Pahala orang yang memelihara dia akan dikurangkan disebabkan tanpa ada keperluan tadi. Yang kedua, dibolehkan. Kalau memelihara anjing tujuannya untuk berburu, untuk menjaga tanah, pertanian dan juga menjaga ternakan. Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Sebab kita tahu kan anjing kan? Anjing satu haiwan yang bijak, tetapi ada beberapa ruang yang anjing ni dia tidak bijak. Dia ada beberapa sebab lain, kita akan dalam gambar nanti. Okey, faham hadis ni? Dua hadis ni faham? Jadi kalau ada yang kata Islam ni sayang pada anjing, Islam ni rahmat pada anjing. Tapi jangan lupa baca hadis ni. Maknanya hadis ini meletakkan. Kalau kita faham dua hadis ni kan? Kalau kita baca hadis ni, maknanya Islam ni bukanlah zalim pada haiwan. Islam ada yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan. Kenapa? Kenapa, tuan-tuan? Nak tahu tak kenapa sampai pahala tu berkurang? Dalam hadis ni Nabi tak sebut. Okey, saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan lalu dekat depan rumah orang yang ada anjing, anjing tu buat apa kat tuan-tuan dan perempuan? Anjing tu menyalak tak? Siapa yang selalu terkejut? Kan, terkejut. Lalu-lalu dekat rumah, lalu dekat depan rumah jiran, tiba-tiba anjing tu menyalak. Terkejut beruk tak? Terkejut tak? Terkejut. Saya pun terkejut. Kita yang bawa motor ni berkadang ada anjing, terkejut kita. Sebab anjing tu dia menyalak. Jadi salah satu sebab, kenapa Allah Ta'ala melarang memelihara anjing tanpa keperluan? Tanpa keperluan sebab apa? Sebab adalah yang tuan tulis. Antara hikmah yang pertama, Islam ni dia melarang kita menakut-nakutkan manusia lain. Menakut-nakutkan manusia yang lain. Tiba-tiba terkejut kita dengan anjing kan. Jadi Islam ni dia satu agama yang rahmat kepada manusia lain. Islam larang kita untuk menakut-nakutkan manusia lain. Maka anjing tadi kita faham, anjing tadi boleh mengganggu dan boleh menakut-nakutkan manusia yang lain. Sebab tu dilarang untuk menjaga tanpa ada tujuan. Yang kedua, sebab apa dilarang? Kenapa pahala makin berkurang? Kerana anjing ini akan menyebabkan akan menyebabkan malaikat tidak masuk ke tempat rumah yang ada anjing. Itu antara hikmah yang kedua. Malaikat ni datang bawa rahmat. Nanti kita kait dengan gambar. Kita kait dengan gambar. Maksudnya sebab yang kedua antara hikmah kenapa dilarang. Kenapa pahala boleh berkurang setiap hari 2 kirat tu. Yang pertama kerana anjing-anjing yang ada ini dia akan mengganggu manusia-manusia yang lain. Kan, menakut-nakutkan manusia yang lain. Yang kedua kerana menghalang kehadiran malaikat yang datang nak bawa rahmat, yang nak bawa berkat kepada rumah itu. Dua sebab. Sebab yang ketiga, kata para alim ulama, di antara sebab yang ketiga kerana kita kan macam ni. Sebab yang ketiga adalah anjing-anjing ni kan kadang-kadang najis-najisnya. Betul tak? Kadang-kadang najis-najis anjing itu mengganggu orang untuk lalu adalah untuk apa? Disebabkan apa? Kotoran najis anjing tu. Kotoran anjing tu. Maksudnya dia ada kaitan dengan najis dia ada kaitan dengan bunyinya, menakut-nakutkan. Lepas tu dia ada kaitan tentang menghalang kehadiran malaikat nak sampai. Sebab kalau dia jaga anjing tanpa keperluan, syaitan, malaikat tak sampai rumah dia. Malaikat tak mau masuk rumah dia. Nanti kita kait dengan gambar nanti. Gambar dan anjing tadi. Maka itu di antara sebab-sebabnya kenapa hikmah Nabi melarang. Tapi hadis ini bukanlah mengatakan bahawa Islam ini dia diskriminasi pada anjing. Tak. Kalau kita baca dalam riwayat-riwayat lain, tuan-tuan, Islam dia tidak. Islam bukan agama yang kejam kepada haiwan. Tak. Bukti dia apa? Tuan-tuan tengok kan, tuan-tuan pernah dengar kisah lelaki yang masuk syurga. Sebab tu kalau besok, kalau siapa mengikuti kelas amal-amal masuk syurga,
Besok kita ada kelas 62 amal masuk syurga. Minggu lepas kita dah cerita dah. Antara amal yang boleh buat masuk syurga adalah menyayangi binatang. Macam kisah seorang lelaki yang dia ambil kasut dia isikan air bagi anjing minum. Allah beri dia pahala masuk syurga lagi. Tengok, kalaulah anjing ni jelek, anjing ni keji, tentulah Allah tak bagi pahala dalam memberi anjing tu minum. Lepas tu kalau kita baca dalam sejarah, macam mana kisah seorang pelacur dalam hadis yang sahih pun kan, pelacur Bani Israel, dia bagi minum anjing, Allah Ta'ala hapuskan dosa dia. Tengok. Lepas tu kalau kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala meletakkan watak anjing pada Ashabul Kahfi. Kan ada watak anjing kita Ashabul Kahfi kan? Dalam suratul Kahfi. Menunjukkan anjing ni tidak hina pun. Jadi cuma Islam tidaklah memuliakan anjing itu sehingga membenarkan anjing itu dijadikan sebagai binatang peliharaan pula. Sebab apa? Sebab tadilah dengan kekotoran najis anjing boleh menakut-nakutkan manusia yang ada di sekitarnya. Kadang-kadang anjing ni bahaya. Lepas tu pula dia menghalang malaikat sampai. Itu di antara hikmah-hikmahnya. Habislah hadis ni. Kita pergi hadis bab gambar. Okey, kita pergi hadis tentang bab gambar. Kita baca hadis pertama. Okey, kita selesai bab nombor 306. Okey, kita masuk bab gambar. Kita ada lebih kurang dalam 1 jam lagi. Lepas tu kita akan ulas hadis ni. Baik, kita pergi hadis nombor 1. Hadis nombor 1. Semua sekali ada 10 hadis tentang gambar-gambar yang bernyawa. Dalam bab 305. Siapa ada buku, sila rujuk muka surat 713 sampai muka surat 714. Kita baca hadis nombor 1. Hadis yang pertama yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Okey, hadis daripada Abdullah bin Umar, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzina yasna'u hadhihi as-suwara." Okey, kita baca hadis ni. Sesungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membuat as-suwar iaitu gambar-gambar ini. Okey, Nabi kata apa? Yu'adzabuna, akan diazab yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Okey, Nabi menjelaskan tentang sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini. Gambar apa? Dia sebenarnya merujuk kepada gambar makhluk yang bernyawa. Okey. Allah Ta'ala akan mengazab pelukis itu di hari kiamat, dan Allah Ta'ala akan kata kepada pelukis gambar yang bernyawa tadi, Allah Ta'ala kata, ahyu ma khalaqtum. Hidupkanlah apa yang telah kamu ciptakan. Sebab orang lukis gambar ni, dia menyerupai makhluk. Hanya Allah sahaja yang satu yang menciptakan makhluk. Jadi apabila dia lukis gambar makhluk yang bernyawa, maka Allah Ta'ala akan azab dia nanti di akhirat. Lepas tu Allah minta dia supaya dia hidupkan gambar bernyawa yang menyerupai makhluk bernyawa tadi. Allah suruh dihidupkan di hari akhirat. Sebab apa? Sebab dia telah mengambil tugas Allah yang menciptakan makhluk yang bernyawa. Okey, kita ambil hadis dulu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey. Pengajaran hadis kita gabung dengan hadis yang lain. Okey. Kita baca hadis yang kedua. Okey, hadis yang kedua, hadis ni kita dah baca sebelum ini. Iaitu hadis kedua ni adalah himpunan hadis di dalam bab kita boleh marah kerana Allah. Masih ingat lagi? Yang kata Aisyah radhiyallahu anha. Kita bacalah semula. Aisyah kata apa? Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin. Kita baca hadis tu, tengok pada terjemahan terus. Aisyah radhiyallahu anha dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pulang daripada bermusafir. Okey.
Lepas tu Aisyah dia buat apa? Dia kata waqad satartu sahwatan li biqiramin fihi tamathil. Dan aku pula menutup bilik kecilku. Ada satu ruang kat bilik dia tu dengan sebidang kain, iaitu kain tirai, yang terdapat pada kain itu adalah tamathil, iaitu gambar-gambar lukisan yang bernyawa. Okey. Kalau kita baca hadis tu, macam dia adalah gambar haiwan yang lengkap. Dia gambar makhluk bernyawa. Nabi balik je, Nabi kata apa? Aisyah kata apabila Rasulullah SAW melihat kain tu, melihat kain tirai itu, maka Nabi buat apa? Ini kita baca dah pada kala yang lalu. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talawwana waj'uhu. Aisyah kata mula-mula, Aisyah kata apabila Rasulullah melihatnya wajahnya berubahlah. Lepas tu Rasulullah buat apa? Rasulullah menyentak kain itu. Lalu Rasulullah buat apa? Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah mengatakan sesungguhnya manusia yang paling dahsyat azabnya adalah pada hari kiamat nanti adalah mereka yang melakukan sesuatu yang menyerupai makhluk Allah yang bernyawa. Okey, kita baca dulu hadis nanti kita akan sebut hikmahnya. Kenapa Nabi marah sangat? Kenapa sampai diberi hukuman azab, maknanya akan diazab di hari akhirat nanti. Tentu ada dapat dah dia punya sedikit maklumat dia. Ingat perkataan yang Allah Ta'ala suruh tiupkan tadi kan. Okey, Nabi kata ni perkataan dia. Dia ada hikmah dia kenapa? Kerana makhluk yang dilukis tadi tu, yang bernyawa tadi, dia menyerupai makhluk Allah. Dia sebenarnya hadis ni dia ada kaitan tentang orang yang pelukis gambar ni, pelukis gambar makhluk yang bernyawa ni, mereka sebenarnya mereka meniru Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk yang bernyawa. Sebab gambar tu sama. Sebab tu gambar tu dia sama. Allah Ta'ala saja yang memiliki, yang mencipta makhluk yang bernyawa. Tetapi orang yang melukis itu, dia meniru seperti Allah, dia buat gambar yang bernyawa. Jadi, Nabi kata orang yang macam ni nanti dialah di antara manusia yang azabnya sangat dahsyat. Okey. Kita baca lagi. Selepas Nabi sentap kain tu, Nabi tarik kain tadi tu, Nabi buat apa dengan kain itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi buat apa? Faqata'nahu. Nabi potong, cerai-ceraikan kain itu, Nabi potong dia. Lalu Nabi buat apa? Faja'alna minhu wisadatan aw wisadataini. Lalu kami jadikan kain yang gambar lengkap tadi, apabila dia potong, tentulah gambar tu jadi macam dah tak gambar yang lengkap kan? Sebab telah dipotong, lalu kain tu Nabi buat apa? Okey, nampak ni. Kenapa Nabi potong? Kerana untuk gambar tadi, sebab kain tu boleh guna lagi. Jangan membazir. Kain tu boleh diguna lagi. Okey, pertama kena ingat. Ingat dia punya cerita situasi dia, Aisyah gantung. Kan tirai tu digantung. Jadi gambar tu duduk dekat tirai tu. Digantung. Ni isunya yang kita akan bincang tentang gantung gambar. Sekarang ni gambar tu duduk di tirai yang bergantung. Kenapa Nabi sentap? Kenapa Nabi robekkan dia? Maknanya Nabi turunkan. Nampak tak? Nabi turunkan, Nabi sentap dia. Lepas tu gambar tadi nak kena buat apa? Gambar tadi kena dijadikan sebagai gambar tak sempurna. Jadi caranya macam mana? Dipotong. Dia potong kain tu, jadi gambar tu jadi tak sempurna lah. Lalu gambar tadi buat apa? Daripada kain tadi kan, maka kain itu dijadikan sebagai sebuah atau dua bantal. Nak diduduk, nak dibersandarkan. Maksud dia, kenapa Nabi sentak? Sebab pertama kena ingat, apabila gambar itu dia tergantung. Apabila gantung, maksudnya apa? Kenapa orang gantung gambar? Kita ambil gambar dulu, gambar digantung kerana macam cantik, kita memuliakan dia. Jadi cara dia adalah Nabi gunting dia, koyakkan dia, potong dia supaya nampak gambar tu tak lengkap. Okey, lepas tu dihina gambar itu dijadikan untuk apa? Dijadikan sebuah bantal ataupun dua bantal. Nampak tak? Kita kena ambil hadis ni untuk memahami konteks dalam situasi kita.
Gambar tadi digantung sebab apa? Ditirai. Lepas tu Nabi potong dia. Okey, lepas tu dijadikan untuk dihinakan. Okey, jelas. Sebab apabila gantung, dia adalah untuk dia ada kaitan tentang untuk memuliakan gambar tu. Untuk meninggikan gambar tu. Ada tak kita letak gambar di punggung kita? Marah tak? Saya nak tanya, marah tak kalau gambar tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak tuan-tuan ataupun kita duduk di atas gambar tu? Tuan-tuan marah tak? Kenapa marah? Lepas tu kenapa gantung? Ada elemen apa? Tapi yang ni kita tak bagi hukuman lagi lah. Kita cuba nak mengkaitkan tentang ulama bincang pasal gambar tu. Okey, kita ada kaitan dengan hadis ni. Kita tak buat kesimpulan lagi. Boleh ke tak boleh, tapi kita nak melihat kemiripan. Ada tak sama? Kenapa ada gambar ni? Kenapa? Nanti kita akan ulas lagi. Sabar, kita kena baca semua hadis, kita baca ulasan dia, kita akan nampak kenapa dengan gambar yang digantung. Kita faham. Pertama, tirai digantung. Okey, tirai digantung kan? Mesti tentulah dia nak nampak cantik, memuliakan kan? Sebab orang tak akan letak gambar kalau dia tak ada niat untuk memuliakan gambar tu. Untuk perhiasan kan? Maka Nabi potong dia. Maka Nabi jadikan dia sebagai bantal. Okey, ambil hadis nombor 2. Tapi kita tak beri ulasan keputusan gantung gambar lagi. Jadi kita akan baca para ulama kata apa. Sekejap lagi kita akan baca. Hadis yang sepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Okey, dan nanti kita akan dapat kenapa gambar tu. Apa berat sangat gambar makhluk bernyawa tu? Alah, letak dekat lansir je pun. Mungkin orang tanya, letak kat lansir je pun, letak kat dinding. Tapi hadis ni tak sebut kat dinding. Nanti kita akan sebut ulama ulas tentang dinding tu. Nanti kita akan tengok ya. Okey. Kita terus pergi hadis yang berikutnya. Okey, pengajaran tu lagi kita akan masuk pengajaran-pengajaran yang lain lah sebab dia lebih kurang sama dia. Sebab tu saya tinggalkan dekat pengajaran tu. Okey, kita pergi hadis nombor 3 dulu. Hadis nombor 3, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, kullu musawwirin finnari. Setiap penggambar, orang yang buat gambar tu. Okey, nanti kita akan masuklah pada ulasan gambar zaman sekarang ada boleh buat dilukis dengan tangan, ada gambar yang boleh dikeluarkan melalui kamera. Ini kita akan bincang sekejap lagi. Macam mana? Tapi kita kena tengok konteks hadis ini dibicarakan di zaman Nabi. So tentulah gambar di zaman dulu bentuk apa? Dia adalah bentuk dilukis dengan tangan. Nanti kita akan tengok ulama bincang tentang hukum tangkap gambar dengan kamera. Sudah lepas ni macam mana kamera? Orang beri handphone sebab salah satu fungsinya sebab ada kamera. Tak apa, nanti kita akan tengok ulama bincang macam mana. Okey, kita bahas dulu hadis ni, kita tengok ada apa dengan gambar, kesan gambar, baru kita akan tengok macam mana para ulama mengeluarkan fatwa. Okey, Nabi kata setiap penggambar akan disiksa ia di dalam neraka. Lepas tu pula kata Nabi, yaj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nathan. Dijadikan setiap gambar yang digambarkan sebagai ruh itu, maksudnya setiap gambar diseksa di dalam neraka disebabkan apa? Disebabkan gambar yang dia lukis, yang gambar yang mempunyai roh, maknanya yang bernyawa. Maka gambar itulah nanti akan menjadi alat untuk menyiksanya di dalam neraka Jahannam. Maksudnya Nabi nak kata, dia disiksa di dalam neraka disebabkan gambar-gambar yang telah dia lukis, yang telah dia buat. Dan sedangkan gambar itu adalah gambar makhluk yang bernyawa. Okey, dah faham hadis ni? Tiba-tiba, kita baca hadis ni sampai habis. Hadis ni, yang kata ni Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas kata, tengok Ibnu Abbas, ini pertama-tama kena faham. Ibnu Abbas, tengok ya, dari perawi Ibnu Abbas. Dia kata hadis pertama. Ibnu Abbas kata ini dari Nabi. Okey, tiba-tiba Ibnu Abbas dalam riwayat yang sama ni riwayat Bukhari Muslim, Ibnu Abbas dia ada bagi cadangan. Dia ada bagi cadangan lain. Maksudnya Ibnu Abbas dia ada memperincikan. Dia kata, tengok dia kata in kuntala budda fa'ilan, dia kata jika engkau terpaksa melakukannya. Maksud Nabi kata kalau nak
lukis juga gambar yang bernyawa, dia kata kalau kau nak lukis juga gambar, dia kata apa? Fasna, maka kata dia buatlah. Lukislah asyajara, gambar pokok, wa ma la nafsa lahu, atau apa-apa yang tidak bernyawa. Okey, kat sini kita dapat jawapan dah. Maka Ibnu Abbas ni kata, kan, kalau kita baca hadis dia macam umum pula gambar bernyawa, kan. Gambar bernyawa dekat sini Ibnu Abbas dia mengecualikan. Dia kata kalau nak lukis juga, nak buat gambar juga, dia kata buat gambar apa? Asyajar, buatlah gambar pokok. Lukis gambar pokok boleh. Ataupun gambar-gambar selain daripada pokok yang tidak bernyawa. Macam gambar sungai ke, gambar gunung ke, gambar hutan ke, yang tidak bernyawa. Yang bernyawa tu apa? Macam gambar haiwan, gambar manusia, gambar yang bernyawa. Yang itu yang Nabi sebut dalam hadis tadi. Maknanya berdasarkan hadis, nombor berapa hadis ni? Adalah hadis nombor 3 dalam Riyadhus Shalihin. Okey. Hadis yang ketiga yang Al-Imam An-Nawawi bawa ni, dia macam agak bukan tergantung lah. Hadis nombor 3 ni dia, kita mungkin bertanya-tanya. Sebab dalam hadis ni Ibnu Abbas kata apa? Jika engkau terpaksa. Jadi engkau tu siapa? Maknanya hadis ni Ibnu Abbas dinukil dari Nabi, memangnya Nabi tak bagi gambar yang bernyawa dilukis. Tapi Ibnu Abbas kata kalau nak lukis juga gambar yang tak bernyawa, macam gambar pokok dan gambar apa-apa, tapi asalkan dia tak bernyawa. Maknanya Ibnu Abbas telah memperincikan bahawa rupanya bukan semua gambar tu tak boleh. Gambar yang tak boleh itu gambar yang bernyawa. Kalau gambar tak bernyawa dibenarkan. Okey, untuk mantapkan hadis nombor 3 ni, untuk memantapkan hadis nombor 3 ini, okey, saya dalam nota ni saya ada nukilkan riwayat dekat bawah ni. Dekat bawah dia pengajaran, tapi kita baca dulu pengajaran dia. Okey, tengok. Okey, pengajaran hari nombor 3, ini kita combine sekali hari nombor 1, nombor 2, nombor 3, kita combine pengajaran dia apa. Okey, nombor 1 kita belajar. Di sini kita belajar hadis-hadis tadi menjelaskan tentang teruknya azab bagi orang yang membuat gambar ketika mana di akhirat kelak. Mereka disuruh oleh Allah untuk tiup, untuk hidupkan gambar tadi itu yang mereka dah buat tadi. Sedangkan mereka confirm takkan dapat mampu menghidupkan gambar tadi. Sebab apa tuan-tuan? Kerana gambar dilukis tadi, dia meniru makhluk yang Allah ciptakan. Okey, dia ada kaitan. Okey, kemudian kita tengok. Yang kedua, kita dapat belajar dibenarkan membuat gambar pohon dan benda-benda lain yang tidak bernyawa. Di bawah pelajaran 2 ni lah saya bawa hadis Ibnu Abbas yang dicakap jika kau nak buat gambar. Rupa-rupanya yang Ibnu Abbas cakap dekat sini ni, dia kata jika engkau terpaksa melakukan, rupa-rupanya Ibnu Abbas dia pernah bercakap kepada seorang pelukis gambar, yang pelukis gambar tu mata pencarian dia, sumber pendapatan dia daripada melukis gambar yang bernyawa. Jadi dalam Riyadhus Shalihin tak ada riwayat ni. Tapi saya kongsikan juga supaya tuan-tuan faham kepada siapa Ibnu Abbas pesan tadi nak lukis gambar pokok tadi, kita baca dekat muka surat nombor 4. Okey, yang mana ada hadis daripada Sa'id bin Abu Al-Hassan. Dia kata, kita terus pada terjemahan ni. Dia kata apa? Dia kata suatu hari dia kata, aku ada dekat sisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita ingat ya, Ibnu Abbas ni dia adalah sahabat Nabi, sepupu Nabi. Antara sahabat rujukan, sahabat yang alim dia. Jadi kata Sa'id tadi, suatu hari aku duduk dekat dia, aku ada dekat dia, dia kata. Tiba-tiba ada seorang lelaki datang dan dia cakap kat Ibnu Abbas. Dia cakap apa kat Ibnu Abbas tau? Dia cakap apa? Inni insanun innama ma'isyati min san'ati yadi. Gitu. Dia kata apa? Dia jumpa Ibnu Abbas, dia kata Ibnu Abbas, hasil pendapatan aku ni adalah dari hasil kerja tanganku. Dan kerja aku ni buat apa? Aku buat gambar-gambar ini. Ibnu Abbas ni dia tengok gambar-gambar tu, maksudnya dia beritahu tentang buat gambar-gambar tu, Ibnu Abbas terus dia tegur. Dia tak sindung-sindung lah.
Sebab benda ni benda salah. Maka dia pun kata, aku nak bagi tahu kau sikit lah, dia kata, aku nak bagi tahu dekat engkau, dia kata, apa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ni dia nak ingatkan lelaki tadi kan yang sumber pendapatan dia dengan melukis gambar. Ada tak orang lukis gambar orang? Ada. Cuba kita tengok gambar yang dia lukiskan gambar orang rupa serupa kan. Ibnu Abbas kata, aku nak bagi tahu kau apa yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia dengar apa? Dia sama macam hadis nombor 3 tadi. Yang Ibnu Abbas kata, Nabi cakap, sesiapa yang membuat gambar sesuatu di dunia, gambar apa ingat gambar yang bernyawa maka dia pasti akan dituntut untuk meniupkan roh kepada gambar itu di hari kiamat, sedangkan dia memang tak akan mampu untuk tiupnya sampai bila-bila. Maksudnya Allah nak azab dia, tiup gambar tu. Bagi dia hidup, Allah nak azab dia. Okey, ini Ibnu Abbas sampaikan. Lelaki tadi apabila dengar, dia buat apa tuan-tuan? Terkejut beruk lelaki tu. Dia menarik dengan nafas yang panjang. Lepas tu dia berubah muka dia menjadi biru, pucat muka dia. Sebenarnya Ibnu Abbas, dia bukan nak cakap lelaki, maksudnya Ibnu Abbas dia cuma sampai pesan saja, dia sebut umum. Lelaki ni terkejutlah tentang hadis tadi. Maka Ibnu Abbas pun pesanlah. Ini yang datangnya. Yang hadis tadi dia kata, jika kau masih lagi nak lukis gambar-gambar, kalau kau semua pendapatan kau daripada kau melukis, okey, teruskanlah melukis. Tapi lukislah gambar pokok dan sebarang gambar yang tidak memiliki unsur roh. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau kita ada kawan-kawan yang macam tu, kita pesan dekat dia, kita ni pula dah belajar hadis Nabi, janganlah pula kita menggalakkan. Kita suruh dia lukis gambar bangunan ke, gambar sungai ke, gambar apa-apalah selain daripada gambar makhluk yang bernyawa. Binatang pun tak boleh sebab binatang tu adalah makhluk yang bernyawa. Okey, hadis riwayat Al-Bukhari. Habis hadis nombor 3. Ada lagi, kita baca hadis keempat pula. Hadis yang keempat, Ibnu Abbas meriwayatkan juga, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia dengar sendiri Nabi bersabda. Nabi kata apa? Man sawwara suratan fid dunya. Nabi kata sesungguhnya siapa yang membuat sesuatu gambar di dunia, kullifa ayyunfakha fiha ar-ruha yaumal qiyamah. Pasti dia akan dituntut di hari akhirat nanti untuk dia meniup roh kepada gambar itu. Walaysa binafikhin. Sedangkan confirm, dia memang takkan dapat menghidupkan, meniup gambar itu supaya dia hidup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. So hadis-hadis ni hadis yang menunjukkan apa? Kalau sampai hadis yang keempat ni kita belajar menunjukkan apa? Haram ke tak haram kalau melukis gambar makhluk yang bernyawa? Kita tengok berdasar hadis dah. Macam mana kita tahu haram? Sebab setiap hadis itu dia kaitkan dengan azab di hari akhirat. Azab di hari akhirat. Azab di akhirat bukan yang biasa-biasa. Azab yang teruk. Okay, kita baca lagi hadis dia. Hadis yang kelima. Okey, hadis kelima. Tapi hadis yang keempat ni, di antara pelajaran dia apa? Allah Ta'ala mengancam, Allah beri amaran, dia akan memalukan orang yang membuat gambar, Allah akan tunjuk dia memang takkan mampu, dan Allah akan menunjukkan kelemahan dia dan azab mereka dengan perbuatan tangan mereka yang melukis tadi. Okey, kita masuk hadis nombor 5. Hadis nombor 5, hadis yang sama seperti sebelum ini, cuma nak menunjukkan, hadis-hadis ini menunjukkan betapa beratnya dosa orang yang melukis gambar makhluk yang bernyawa. Okey. Kita tengok Nabi kata apa? Inna asyaddan nasi azaban inda yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras azabnya di hari akhirat adalah tukang gambar. Orang yang buat gambar tadi. Okey. Pengajaran hadis dia samalah. Kita faham seperti hadis itu. Kita baca hadis yang ke-6. Hadis ke-6 ni memberikan kita perincian kenapa Allah marah sangat. Orang yang buat gambar seperti gambar yang makhluk yang bernyawa. Maka hadis ke-6 ni memberikan kita jawapan dia.
Hadis ke-6 ini kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata Allah berkata. Ini hadis qudsi. Nabi kata Allah berfirman. Allah berkata, Allah berfirman. Allah kata apa? Waman azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi. Siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku? Ini kita kata tadi tu. Yang dia kena tiup gambar tadi supaya hidupkan, bagi roh pada gambar tadi kan. Kenapa? Kerana orang ini dia meniru kerja Allah. Dia meniru. Walaupun dia tiru saja, tak boleh. Sebab Allah Ta'ala saja yang boleh menciptakan makhluk-makhluk diberi nyawa. Tapi kenapa engkau melukis gambar-gambar yang bernyawa? Maka Allah kata siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku? Lepas tu Allah bagi tahu, kalau nak buat gambar sangat, Allah kata buat gambar apa? Fayakhluqu dzarratan. Buatlah gambar-gambar biji-bijian ke? Au liyakhluqu habbah, ataupun buat gambar bijian, gambar biji ke, biji benih ke, au sya'iratin, ataupun gambar gandum, biji-bijian lah. Maksudnya daripada hadis ni Allah membenarkan kalau nak lukis sangat, nak buat gambar, buatlah gambar tumbuhan. Itu bukan gambar orang. Kenapa tuan-tuan? Kenapa boleh gambar biji-bijian, gambar tumbuh-tumbuhan, gambar pokok, sedangkan pokok pun Allah ciptakan? Nanti kita akan tunggu, sabar, kejap lagi kita akan jumpa jawapan dia. Kenapa tak bagi gambar-gambar makhluk bernyawa ni? Seperti gambar manusia ke, gambar haiwan ke? Ada sebab dia. Tapi kenapa tumbuhan pula? Sedangkan tumbuhan pun Allah cipta juga. Kita akan insya-Allah kejap lagi kita akan jumpa jawapan dia. Kita baca dulu hadis ni, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pernah jumpa tak hadis-hadis macam ni? Pernah baca tak hadis-hadis tentang gambar ni kan? Okay, kita tengok pengajaran hadis dia. Tengok Nabi kata, pengajaran hadis para ulama hadis kata, pertama, haram meniru ciptaan Allah dengan membuat gambar lah. Lepas tu yang kedua, kita dapat belajar apa? Inilah mukjizat Rasul. Rasulullah ni, hadis yang ni dia membuktikan bahawa siapa bila-bila lah tak ada orang boleh menghidupkan gambar lah. Jadi saya tak langsung, hadis ni kita belajar apa? Memberitahu bahawa Rasulullah itu, pemberitahuan dari Rasulullah SAW bahawa manusia memang tak akan mampu membuat ciptaan yang sama macam ciptaan Allah SWT, sama ada sedikit atau kecilnya ciptaan tersebut. Okey. Hadis nombor 7. Okey, tapi sebelum nak pergi hadis nombor 7, kita terus mencari jawapan dia. Kenapa Allah membenarkan gambar tumbuh-tumbuhan tetapi tidak dibenarkan kalau gambar manusia ataupun gambar haiwan yang dilukis, yang dia buat gambar? Kenapa? Okey, sebelum saya pergi hadis nombor 7, saya kena terangkan terus supaya tidak tertinggal dan tidak terlepas. Okey, saya minta tuan-tuan buka muka surat 10. 9 dan 10. 9 dan 10. Tuan-tuan dapat nota last minute tak maaf ya. Sebab hadis banyak. Jadi saya minta maaf, saya agak buat terlewat ya. Banyak terlewat, nak kena salin hadis lagi, nak tengok terjemahan dia sebagainya. Okey, kita tengok. Kenapa Allah bagi buat gambar pokok? Kenapa Allah tak bagi buat gambar haiwan ataupun gambar manusia? Apa hikmah dia? Okey. Muka surat 9 bawah sekali. Kita tengok. Hadis yang muka surat 9 bawah sekali yang kita nak rujuk ni, dia tak ada dalam Riyadhus Salihin. Maksudnya dia tidak ada dalam himpunan bab 3 atau 5 tu. Tapi ni hadis lain saya masukkan untuk mendapat jawapan dia. Kenapa? Okey. Takkan Islam ni sempit sangat kan? Sampai gambar pun tak boleh. Mungkin orang akan kata macam tu. Pertama sebab dia tak belajar. Okey, kita tengok kenapa. Okey, Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, Aisyah ni dia cakap, dia kata Ummu Habibah dengan Ummu Salamah. Ni dia cerita tentang madu dia yang lain. Namanya Ummu Habibah dengan Ummu Salamah, isteri Nabi. Yang mana Aisyah kata Ummu Habibah dan Ummu Salamah ni dia pernah cerita yang mereka berdua ni pernah menceritakan bahawa
ada gereja yang dekat Habsyah. Habsyah ni kalau dulu, Habsyah ni sekarang dia Ethiopia lah. Jadi Ummah Habibah dengan Habsyah, mereka pernah cerita yang mereka pernah tengok dalam gereja, waktu tu gereja dekat Habsyah, ada apa? Dekat gereja tu ada tasawir, ada gambar-gambar. Oh, kita tengok gereja kan, ada gambar-gambar kan? Okey. Ummu Habibah dengan Ummu Salamah cerita perkara itu dekat Rasul. Fadzakarata linnabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berdua ni ceritalah apa yang mereka pernah nampak dalam gereja itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tengok Nabi bersabda apa. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muka surat 10. Tengok muka surat nombor 10. Nabi kata apa? Nabi kata dalam hadis dia, Nabi kata, kita tengok terjemahan tu. Nabi kata, inna ulaika idza kana fihimur rujul. Tengok Nabi kata, gambar-gambar tersebut dia kata adalah gambar orang-orang yang dahulunya merupakan orang yang saleh yang telah meninggal. Tengok maksud dia, gambar-gambar dan akhirnya menjadi patung kan. Gambar-gambar tadi ni sebenarnya adalah gambar-gambar orang-orang yang terdahulu, mereka ni soleh, alim, baik, lalu dibuat gambar. Lalu orang soleh itu meninggal. Cuba kita tengok. Banyak tempat-tempat dia letak gambar-gambar alim ulama kan. Kan? Kita tak kata boleh ke tak boleh, tapi kita tengok dulu cara ahlul kitab yang lain. Mereka buat apa? Mereka tak gambar. Jadi Nabi terangkan kepada Ummu Salamah Habibah. Nabi kata, gambar-gambar tu adalah gambar orang-orang dulu yang soleh, mereka meninggal. Okey, maksudnya gambar-gambar tu gambar orang-orang soleh yang telah digambarkanlah sebagai kenang-kenangan. Okey, tengok dari gambar. Kemudian Nabi kata apa lagi? Nabi kata banau ala qabrihi masjidan. Lepas tu dibangunkan tempat nak buat ibadah dekat kubur-kubur mereka. Lepas tu kata Nabi SAW, wasawwaru fiha tilka suwar. Lalu digambarkanlah gambar-gambar tersebut. Orang-orang yang menggambar itulah kata Nabi adalah orang yang paling jahat yang akan ada di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Maknanya daripada asal gambar, lalu orang buat patung, lalu menjadi puja-pujaan. Betul tak? Okey, maksud dia, ni dia ada kait dengan akidah ni. Sebab apa Allah larang sangat sampai dia azab orang mereka gambar tadi. Okey. Kalau nak tahu lagi maklumat ini, kita baca, kita tengok. Ada satu hadis lain tapi kita tengok dulu apa ulasan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ni seorang penghurai, penganalisis, orang yang mahir hadis, mengurai hadis riwayat Bukhari. Dia kata apa? Dia kata hadis yang pasal gambar ni, dia kata terdapat dalil tentang dilarangnya menggambarkan makhluk yang bernyawa. Okey, kalau kita nak faham lagi kenapa dengan gambar-gambar orang alim tadi? Kenapa mereka buat gambar-gambar orang alim tadi? Okey, kita kena tengok sejarah kesyirikan yang berlaku di muka bumi ini. Okey. Kalau kita baca dalam surah Nuh ayat 23. Okey. Surah Nuh ayat 23. Okey, kita sedia maklum siapa belajar kisah-kisah para nabi, kita sedia maklum Nabi Nuh adalah rasul yang pertama yang Allah hantar dekat muka bumi ini untuk memberi dakwah kepada umat dia. Kenapa? Kenapa dihantar Rasul Nuh tu? Kerana ada kesyirikan telah berlaku. Syirik dari mana? Okey, kita baca ayat 23 surah Nuh. Ayat 23 surah Nuh, mereka-mereka yang menyembah patung-patung ni, mereka telah mengatakan, wa qalu la tazarunna alihatakum. Tengok, mereka-mereka umat Nuh tu, mereka kata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Patung-patung itulah.
Lepas tu dia sebut, wala tadharunna wadda. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan menyembah wad. Suwa'a, suwa'. Wala yaghuth, yaghuth. Wa ya'uq, ya'uq. Wa nasra. Garis kat ada 5 tu. Wad, suwa', yaghuth, ya'uq, nasra. Okey. Umat Nuh, ketika Nuh suruh tinggalkan menyembah patung-patung ni, mereka mengatakan, jangan kita dengar cakap Nuh, jangan tinggalkan patung-patung itu, jangan tinggalkan patung Suwa, Ya'ud, Ya'uq dan Nasra. Okey. Apa itu Wad, Suwa, Ya'ud, Ya'uq dengan Nasra tu? Okey, kita tengok ulasan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni ada dari riwayat Bukhari pun ada riwayat ni. Ibnu Abbas kata apa? Dia kata yang patung nama 5 tadi, ingat tak? Apa dia? Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Ibnu Abbas kata, dia kata patung-patung itu sebenarnya adalah asma'ur rijalin salihin min qaumin Nuh. Dia kata ini, dia kata yang nama-nama tadi tu, dia kata ini adalah nama orang-orang soleh di zaman Nuh. Okay, zaman Nuh. Ketika mereka dah meninggal, maknanya yang 5 ni rupanya nama-nama alim ulama. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasra ni adalah nama ulama orang-orang yang soleh. Ini sebelum zaman Nuh. Yang ni pada zaman Nuh lah. Tapi sebelum kedatangan Nabi Nuh, ada orang-orang soleh, mereka meninggal. Apabila orang tu meninggal, syaitan telah membisikkan kaum dia untuk membangunkan tugu di tempat mereka biasa berjumpa-jumpa, mereka buat majlis. Lalu diberilah nama tugu-tugu itu dengan nama-nama mereka. Dan itu pun mereka buat. Syaitan yang mewaswaskan mereka sampailah mula-mula tak sembah. Untuk kenang-kenangan je. Dia macam kita tengok tugu-tugu dekat, tugu-tugu, pernah tengok tugu negara kan? Patung-patung askar tu kan? Dulu macam tu lah. Tapi tak sembah lagi. Sebab tu dulu ada hukum ulama bincang, boleh tak bunga tak, itu kita bincang balik. Tapi ada tugu-tugu tu. Mula-mula tak sembah. Kata Ibn Abbas, dia kata hatta idza halaka ulaika wa tansakhal ilmu abidat. Tak lama kemudian muncul generasi, lalu mereka pun hilanglah ilmu, mereka jahil tentang patung-patung tadi tu, akhirnya lalulah. Akhirnya lama-lama patung itu disembah. Riwayat Al-Bukhari. Maknanya kalau kita baca lagi tafsir, kita bacalah tafsir Ibn Kathir, sebenarnya patung tadi dia berasal dari gambar. Gambar tu gambar siapa? Gambar alim ulama. Daripada gambar alim ulama, nak bagi kenang-kenangan, dia buat gambar. Lepas dia buat gambar, lama-lama, dia jadi patung. Tapi tak sembah lagi. Lama-lama muncul generasi berikutnya, maka dimuliakan. Sebab itu, gambar ni orang muliakan. Orang letak dia di tempat yang tinggi. Orang tak nak, orang marah kalau dipijak. Orang marah kalau diduduk. Walaupun kita tak ada niat pun untuk menyembah. Kita tak ada niat pun nak mengangkat ia seperti Tuhan. Tapi ada tak ciri-ciri memuliakan gambar tu? Sebab tu orang letak patut orang gantung. Okey, nampak? Ini ada kaitan. Okey, kita tak jatuhkan hukum lagi. Kita nak tengok persamaan. Ada bau-bau tak macam nak memuliakan? Ada bau-bau tak gambar-gambar itu untuk diagung-agungkan? Okey, dia macam ada kaitan, macam ada persamaan dia. Okey, maksud dia daripada cerita ini, rupa-rupanya patung-patung ini dia terhasil daripada gambar. Daripada puncanya gambar. Kenapa ada gambar? Sebab ada konsep mengagung-agungkan orang soleh tu. Sebab tu ajaran sesat memang banyak berpunca daripada mengagung-agungkan ketua dia, mengagung-agungkan ulama tu. Ingat, dia ada konsep bermula dekat situ. Bermula daripada situ. Daripada diagung-agungkan, ni bagi sifat yang ekstrim, mengagung-agungkan alim-alim ulama, jadi dibuatkan gambar. Okey, bila dibuat gambar lama-lama, dia boleh bertukar menjadi patung. Inilah sejarah dia. Sebab itu,
Hadis-hadis tadi sebenarnya hadis-hadis yang kerjanya untuk menyekat, untuk preventif. Supaya sebab dalam sejarah pernah berlaku dan tak mustahil. Boleh berlaku tak nanti generasi kita akan buat sama macam kita buat. Nanti generasi yang makin lama makin tak tahu ni, makin tak mau belajar, makin tak nak belajar lama-lama, mereka akan mengagung-agung. Dia kata, nenek kita buat dulu, nenek kita buat dulu, nenek kita buat dulu. Dia daripada itu. Maknanya kesyirikan dia bermula daripada mengagung-agungkan seseorang. Waktu tak boleh. Okey, kita dah tahu jawapan tadi kan? Okey, kita patah balik. Kita patah balik pergi kepada hadis ke-7. Okey, kita pergi pada hadis ke-7. Okey, sikit lagi. Waktu pun dah habis. Kita pergi hadis ke-7 sekejap. Okey, kita tengok hadis ke-7. Kita patah balik hadis nombor 7. Okey, tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan dah dapat jawapan kan? Kenapa beratnya orang yang melukis gambar makhluk bernyawa? Okey, kalau gambar haiwan sekalipun, tuan-tuan tengok dalam sejarah penyembahan di zaman Firaun, di zaman Nabi Musa. Macam mana orang boleh buat patung lembu? Haiwan kan, haiwan menjadi sembahan dah. Okey. Jadi kita ambil dulu dia punya roh dia. Kita ambil dulu kenapa Islam, apa kaitan dengan gambar ni? Kita dapatkan dulu maklumat itu kerana hujungnya nanti dia akan bawakan apabila gambar dia dikaitkan dengan pengagungan, kemuliaan. Kita kena ingat fatwa nanti dia ada kaitkan dengan konsep mengagungkan gambar. Tapi kita kena ambil tu dulu. Ambil maklumat dulu kerana pada gambar dia adalah untuk jadi kaitan dengan kemuliaan, dia ada kaitan dengan pengagungan. Okey, satu. Okey. Lepas tu kita tahu apabila daripada gambar boleh munculnya menjadi apa? Menjadi patung-patung. Okey, dia ada kaitan dengan sejarah kesyirikan. Okey, kita ambil dia punya macam dia punya punca dulu. Kenapa dengan gambar ni? Okey, dah dapat maklumat tadi tu. Nanti baru kita bahas pada tajuk kenapa kita nak kena hukum yang ulama bincang gantung gambar mana boleh gantung, gambar mana tak boleh gantung. Kita akan bincang nanti. Kita tak bagi keputusan lagi, tapi kita nak bongkarkan dulu ada apa Islam siapa beratnya dosa orang yang melukis gambar tadi. Okey, walaupun mungkin ada orang kata tak ada pun, tak pernah pun kita sembah gambar ni. Mungkin akan ada orang cakap macam tu. Mungkin. Memang macam tu juga zaman Nabi Nuh pun macam tu juga. Kata Ibn Abbas, dulu orang tak sembah. Tapi kita boleh jamin ke akan datang? Okey, kita akan tengok macam mana Islam, Islam ni hukum dia, kadang-kadang benda belum jadi, Islam dah larang dah. Nanti kita akan kaitkan. InsyaAllah kita akan bincang lepas pada ada waktu sikit lagi. Kalau tak sempat, insyaAllah kita boleh bincang pada minggu hadapan. Ingat ya, kita tak naklah nampak Islam ni sempit, tak. Kita bukan nak menyempitkan agama Islam. Islam bukan nak melarang sesuatu. Islam bukan kerana nak larang, kerana suka-suka nak kata Islam ni ekstrim. Tak, tapi kan ada sebab. Okay, kita dapat sebab dia, ada kaitan. Okey. Lepas tu baru kita akan tengok ulama-ulama siapa ya. Okey, kita pergi pada hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya ada sebab lain dengan gambar tu. Okey, ni dia panggil hikmah yang lain. Kenapa dengan gambar tu? Kalau ada orang kata, kami tak sembah pun gambar kami tak sembah pun gambar datuk nenek moyang kami. Kadang-kadang kata macam tu kan. Okey, kalaulah dia ambil hujah yang tu. Tapi kalau kita baca hadis lain, apa impak lain? Hadis nombor 7 dari Abu Talhah radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Para malaikat tidak akan memasuki sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing. Yang kita sebut tadi itulah yang bab sebelum ni. Masih ingat tak? Inilah disebabkan malaikat tak masuk rumah yang ada anjing tadilah yang menyebabkan pahalanya jadi kurang kirat hari by hari tadi. Lepas tu malaikat juga tak akan masuk rumah yang ada suratun, gambar makhluk yang bernyawa. Okey. Hadis ni dia taklah seberat hadis yang tadi kan. Kalau hadis tadi tu macam dia azab kan. Okeylah, bukanlah orang kata alasan tidak disembah dia. Tidak sembah, tidak. Kami tak agung-agungkan pun. Okey, hadis 7 dia kata apa pula? Hadis 7 ni
Apabila rumah tu dia ada gambar, makhluk bernyawa, dia akan jatuh kepada apa? Walaupun tidak disembah, nanti dia akan halang satu lagi kesan lain, malaikat tidak masuk rumah yang dalamnya ada gambar dan anjing. Okey. So, tuan-tuan nak malaikat masuk rumah ke tak nak malaikat masuk rumah? Okey, kita tengok di sini. Ada riwayat Al-Bukhari Muslim. Okay, kita baca pengajaran hadis ni. Kita baca dulu pengajaran hadis ni. Okey. Okey. Haram, kata para ulama, haram memelihara anjing, melainkan anjing pemburu, anjing yang menjaga tanakan, ni telah kita sebut. Nombor 2, haram menggantung gambar pada dinding. Ini adalah ujian yang banyak menimpuk orang di zaman sekarang. Ini pendapat Syekh Al-Hilali ya. Dia bagi pendapat. Kerana kalau dia baca hadis tadi tu tak boleh. Sebab apa? Dekat gambar dilansir tadi Nabi tarik, Nabi sentap dia kan. Ini kita ambil dulu pendapat ulama kata haram menggantung gambar yang ada pada dinding. Nak mampak. Ini adalah pendapat salah seorang ulama hadis namanya Syekh Salim Ain Al-Hilali. Dia pensyarah, dia yang menghuraikan Riyadhus Salihin. Kita ambil dulu. Lepas tu dia kata inilah ujian yang banyak berlaku pada orang zaman sekarang. So agak-agak kita, apa yang kita dah buat ni, nak cabut ke tak nak? Nak letak ke tak letak? Ni ujian ni. Ujian pada kita ni. Kita apa? Kita baca dulu dengan hati yang lapang, dengan hati yang tenang. Okey? Tepuk dada, tanya iman kita. Okay, kita baca dulu hadis ni. Hadis ni memang sebut terang malaikat tak masuk. Okay, mari kita baca. Nombor 3, rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar tidak akan dimasuki oleh malaikat apa? Malaikat rahmat. Kesan dia, apabila malaikat rahmat tak masuk rumah dia, mereka tak dapat doa daripada para malaikat. Okay. Tapi dia kata, walaupun ada malaikat rahmat tak masuk, ada malaikat yang masuk. Malaikat macam mana? Malaikat pencatat amal tetap masuk rumah, tetap masuk rumah orang tu. Sebab malaikat pencatat amal dia tak pernah tak ada. Selalu ikut kita ke mana-mana. Macam tu juga malaikat maut tetap ada pada dia. Pada rumah yang ada gambar ada anjing, tetap malaikat maut masuk juga. Okey, ini pengecualian malaikat. Tapi paling penting tadi, malaikat mana? Malaikat yang bawa rahmat. Okey. Hadis tadi yang malaikat tak masuk tadi, malaikat apa? Malaikat yang bawa rahmat sebenarnya. Malaikat rahmat ni dia bawa apa? Mari kita baca ulasan Nawawi. Imam Nawawi kata dalam Sahih Muslim dia kata apa? Dia kata Imam Nawawi dia komentar kepada hadis Muslim, dia kata apa? Dia kata para malaikat yang tak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar adalah malaikat yang kerjanya mengelilingi manusia dengan bawa rahmat. Tuan-tuan nak tahu malaikat ni ada yang datang, dia masuk dalam rumah orang, ada yang bawa rahmat, ada yang mendoakan kebaikan. So malaikat ni yang tak masuk sebenarnya. Sedangkan dia bawa rahmat, dia nak bawa keberkatan, dia juga memohon keampunan. Istighfar ni maksudnya dia memohon keampunan untuk orang dalam rumah tu. Imam Nawawi kata apa? Adapun malaikat yang catat amal, dia tetap akan masuk setiap rumah, bukan rumah. Lepas tu dia kata apa? Sebab malaikat pencatat amal, dia memang kerjanya mencatat amal saja. Maksudnya yang hadis ni sebut malaikat apa? Malaikat apa? Adalah malaikat yang membawa rahmat, malaikat yang nak datang bawa keberkatan, malaikat yang kerja yang mendoakan orang mukmin. Kalau tuan-tuan nak belajar doa-doa malaikat, saya ada satu nota cerita tentang malaikat mendoakan orang mukmin. Tapi malaikat-malaikat yang ini dia tak datang, dia tak masuk pada rumah-rumah yang ada gambar makhluk yang bernyawa. Okey. Kita baca pada hadis nombor 8. Lepas ni kita akan dapat lagi jawapan. Rupa-rupanya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah malaikat tak masuk. Tapi apa Nabi buat? So kita tanya diri kita dengan Nabi. Rumah Nabi pun ada pernah peristiwa malaikat tidak masuk ke rumahnya, iaitu malaikat Jibril. Dan pada mula-mula Nabi tak tahu kenapa dia tak nak masuk. Akhirnya Nabi tahu. Tengok, Nabi berubah. Nabi dia ambil tindakan. So macam mana dengan kita? Okay, kita tengok. So kita nak ikut siapa? Nak ikut Nabi? Nak ikut siapa? Okay, kita tengok Nabi buat apa. Lepas tu kita penting belajar. Ubah diri, ubah cara hidup. Tengok Nabi kita pada hadis yang ke-8, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis 8 ni dia pendek sikit, tapi kita baca hadis yang berikutnya lah. Tapi jam ke-12, kita baca dulu hadis, nanti kita baca ulasan para ulama. Okey, kita tengok. Apa kata Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar kata apa? Sebenarnya dia kata, ni hadis nombor 8 dalam Riyadhus Salihin. Okey, dia kata wa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Jibril. Dia kata Jibril alaihi salam pernah berjanji dengan Rasulullah nak datang jumpa Nabi. Jibril. Faratha alaihi hatta ishtadda ala Rasulillah. Tapi waktu hari yang dijanjikan tu tak muncul-muncul Rasulullah. Mana ni Jibril? Takkan Jibril mungkin janji kan? Tiba-tiba Jibril tak datang. Akhirnya membuat Rasulullah jadi apa? Membuat Rasulullah menjadi gelisah, menjadi resah Rasulullah. Mana malaikat Jibril tak datang ni? Lalu akhirnya Nabi dapat jumpa dengan Jibril. Lalu Nabi ceritalah, awak hal lewat, kata nak datang pada hari sekian-sekian. Maka Jibril jawab apa? Jibril jawab, dia kata inna, dia kata sesungguhnya kami, yang malaikat-malaikat ni tak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan juga surah dan gambar. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya hadis ni rupa-rupanya bukan malaikat tu tak datang. Malaikat tu datang. Tapi malaikat Jibril tak masuk rumah Nabi sebab di dalam rumah itu ada anjing dan gambar. Maknanya takkan Nabi tak tahu. Lepas kita kena belajar, kita tengok. Kenapa siapa ada anjing kat rumah Nabi tak ada gambar? Okey, kita baca hadis nombor 9, kita akan tahu cerita lebih panjang lagi. Kita baca hadis dulu, fatwa kita baca kemudian. Tengok. Kata Aisyah, ni Aisyah pula cerita. Dia kata Nabi pernah berjanji dengan Jibril. Jibril pernah janji dengan Nabi untuk apa? Untuk datang rumah Nabi. Tapi setelah waktu yang janji tu tiba, Jibril tak datang-datang. Aisyah kata masa tu Nabi sedang pegang tongkat. Lalu Nabi lemparkan tongkatnya. Nabi ni dia marah kalau bab-bab agama dimungkiri. Nabi pegang tongkat lalu Nabi melemparkan tongkat tu. Nabi kata apa? Allah dan Rasulnya tidak pernah memungkiri janji. Maksudnya Nabi nak kata, Nabi tunggu-tunggu Jibril tak datang, Jibril tak datang. Tiba-tiba mana Jibril? Maka Nabi pun menunjukkan rasa ketidakpuhatian dia tentang bab-bab janji ni kan. Maka Nabi kata, mana pernah Allah dan Rasulnya memungkiri janji. Tiba-tiba Nabi ternampak ada anak anjing dekat bawah katil dia. Ada anak anjing kat rumah Nabi tu. Lalu Nabi tanyalah dekat Aisyah. Nabi tanya kepada Aisyah. Nabi tanya, mata dakhala hadzal kalb? Nabi tanya, bila pula anak anjing ni ada dekat tempat tidur? Nabi tanya, sejak bila anjing ni masuk? Nabi tanya. Nabi tak perasan rupa-rupanya ada anjing masuk ke situ. Maka Aisyah jawab apa? Aisyah kata, wallahi ma daraitu bihi. Aku tak tahu, demi Allah, aku tak tahu bila anjing ni boleh masuk. Macam mana anjing ni masuk? Bila dia masuk, aku tak tahu, kata Aisyah. Maka Nabi buat apa? Nabi kata fa amara bihi fa akhrija. Nabi kata fa ukhrija. Nabi kata, keluarkan anak anjing ni, keluarkan. Okey. Lepas anak anjing ni keluar, muncullah Jibril. Rupa-rupanya Jibril tu dah ada pada waktu tu. Tapi dia tak masuk. Lepas tu Nabi jumpa Jibril, Nabi ungkitlah semula. Nabi kata, kenapa engkau janji waktu sekian-sekian kau tak datang, pukul sekian-sekian kau tak datang. Aku dah tunggu dah engkau, kata Nabi. Tapi kau tak muncul-muncul. Apa jawab Jibril? Jawab Jibril alaihi salam, dia kata apa? Mana'anil kalbul ladzi kana fi baitika inna la nadkhulu baitan fi kalbun wala suratun. Dia kata anjing dekat rumah engkau itulah, tu yang bawah katil tu, anjing kat rumah engkau itulah yang telah menghalang aku untuk masuk. Dia kata sesungguhnya kami takkan masuk sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Hadis riwayat Muslim. Tuan jelas dekat sini? Okey, kenapa dengan anjing tu sampai malaikat tak masuk? Yang ini saya akan cerita pada minggu depan. Yang berikutnya. Pasal gambar tu, kita fahamlah, kita dah tahu hadis-hadis tadi tu. Tapi yang pasal anjing tu, kenapa sampai malaikat Jibril tak nak masuk? Anak anjing je pun. Kenapa? Dia ada kaitkan dengan syaitan dan sebagainya, kita akan ulas pada minggu depan. Tapi dalil yang kita nak ambil pasal gambar. Tapi dalil anjing ni juga ada kaitan dengan bab yang kita belajar tadi.
Sebab apabila orang tu dia pelihara anjing, macam kita kan peluk kucing, bawa kucing tinggal dalam rumah kan. Kan, kucing tak apa. Tapi kalau dah pelihara anjing, duduk dalam rumah, maknanya dia telah halang siapa masuk. Dia telah halang siapa masuk. Maknanya tuan rumah tu seolah-olah dia telah menghalang malaikat-malaikat nak masuk rumah dia. Jadi disebabkan dia menghalang malaikat rahmat, menghalang malaikat nak bawa keberkatan, menghalang malaikat nak mendoakan dia, oleh sebab itu balasan dia, pahalanya dikurangkan kirat hari demi hari. Okey, jelas tak hadis riwayat Muslim. Okey, pengajaran hadis ni kita dapat belajar apa? Okey, menggantung gambar, memelihara anjing termasuk perbuatan keji menyebabkan malaikat menjauhi dia. Bahkan wujudnya perkara tersebut menyebabkan terhalangnya rahmat. Lepas tu wajib menepati janji. Malaikat tidak pernah menyalahi janji. Kita tutup dengan hadis ke-10 boleh, tapi kita kena sambung minggu depan dengan bab yang sama. Sebab kita nak tengok ulama ulas macam mana, ulama contemporary kata macam mana. So kalau gambar yang menggunakan kamera macam mana? Zaman dulu Nabi tak ada guna kamera, tak ada guna flash semua tu. So macam mana hukumnya? Sama tak macam orang buat gambar? Ini kita ulas pada minggu depan. Tapi kita baca hadis ke-10 dulu, kita habiskan sikit lagi waktu. Okey. Ada seorang tabi'in, namanya adalah Abul Hayyaj, Hayyan ibn Husain. Dia pernah cakap, ni seorang tabi'in, hidup di zaman sahabat. Dia pernah cakap, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah kata kepada aku. Sayyidina Ali, tengok, punya komitnya para sahabat dengan sunnah Nabi. Sayyidina Ali ni dia pernah sampaikan pesan kepada tabi'in. Namanya siapa tabi'in tu? Namanya adalah Abu Hayyaj. Sayyidina Ali kata apa? Nak tak engkau, aku utuskan, aku hantar kau buat satu tugas, sebagaimana Rasulullah pernah hantar aku buat satu tugas. Tengok komitmennya para sahabat. Dia buat, dia sampaikan, macam mana Nabi sampaikan. Lepas tu, dia cakap kepada Abu Hayyaj. Dia kata, janganlah engkau membiarkan ada sebuah gambar, melainkan engkau hapuskan gambar tu. Dan janganlah engkau membiarkan sebuah kubur yang tinggi, melainkan engkau meratakan kubur itu. Hadis riwayat Muslim. Rupa-rupanya, Ali ni, dia pernah diperintah oleh Nabi dua perkara ni. Kalau nampak gambar makhluk yang bernyawa, hapuskan gambar tu. Dan kalau jumpa mana-mana kubur yang tinggi, maka ratakan kubur itu. Maknanya kubur itu jangan dibuat tinggi, tapi hendaklah dia direndahkan. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Ali menyampaikan maklumat itu semula kepada siapa? Kepada tabi'in namanya Abu Al-Hayyaj tadi. So, pengajaran hadis apa kita dapat belajar? Kubur jika mengikut sunnah Nabi tidak dibuat terlalu tinggi daripada permukaan bumi. Kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab fiqh manhaji, kubur sebenarnya tidak boleh ditinggikan lebih daripada sejengkal daripada paras tanah. Itu ikut sunnah yang sebenar. Okey, kubur tidak boleh ditinggikan, maka diratakan. Oleh itu juga mendirikan bangunan dekat kubur, lepas tu buat kubur-kubur itu dengan binaan-binaan pun dilarang, hukumnya adalah haram. Lepas tu berdasarkan hadis Sayyidina Ali tadi, wajib menghapus gambar-gambar dan merobeknya. Hapuskanlah gambar-gambar tadi, bentuk gunting ke, robek gambar tu ke. Lepas tu yang ketiga, perintah wajib melaksanakan tugasan itu. Sebab Nabi yang suruh. Lepas tu kita belajar, Masya Allah, prihatinnya para sahabat untuk ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sallallahu alaihi wasallam saya tersalap tulis ini dan menyampaikan kepada para tabi'in dengan penuh amanah dan jujur. Jadi tuan-tuan dan puan, tanya diri kita. Kalau Nabi pernah perintahkan gambar-gambar yang bernyawa itu untuk dihapuskan, adakah kita sanggup untuk menghapuskan gambar-gambar yang ada? Jadi kita akan ulas lagi lah. Nak hapuskan macam mana, apa kaedah yang paling terbaik. Ini kita kena ulas pada minggu depan. So kita dah baca 10 hadis. Campur dengan hadis pasal anjing tadi, kita dah baca 12 hadis. Jadi minggu depan, insyaAllah kita akan baca fatwa-fatwa para ulama tentang gambar daripada foto, gambar daripada kamera macam mana, termasuk tak yang dilarang membuat gambar. Sebab kalau letak kat kamera pun akan keluar gambar yang sama.
buat gambar juga. So ada macam mana para ulama ulas tentang bab tu, dan macam mana kalau gambar itu gambar makhluk bernyawa yang digantung di dalam rumah. InsyaAllah kita akan ulas daripada minggu depan. Sebab dia panjang sikit. Dia ada beberapa ulasan yang nak kita terangkan. Jadi tak sempat pada pagi ni. Kita sambung minggu depan. Saya akan bagi nota lain untuk minggu hadapan dengan tajuk yang lain. Jadi minggu depan kita habis dulu tajuk ni dulu. Kita habiskan tengok hukum. Jadi pada minggu berikutnya kita akan mulakan belajar dengan tajuk tentang hadis-hadis tentang puasa, tentang Ramadan. Ya, ada dalam Riyadhus As-Solihin sebagai persediaan kita nak menghadapi bulan Ramadan. Tak nak masuk bulan Ramadan, baru nak baca hadis tentang Ramadan, tentang puasa, puasa yang sempurna dan sebagainya. Nanti kita rujuk dalam Riyadhus As-Solihin. Okey, ada soalan apa-apa yang boleh ditanya? Oh, banyak soalan fiqh ni, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Kak Nurani nak tanya tadi saya miss Ustaz. Ustaz kata kubur tu tak boleh tinggi sejengkal daripada tanah, macam mana? Jangan maksudnya maksudnya kubur itu pernah tengok tak kubur dekat Baqi'? Orang Arab buat kubur macam mana? Dia tinggi tak macam mana seperti kita buat? Rendah lah. Rendah. Sebenarnya kubur ni ikut sunnah dia tidaklah tinggi sangat macam orang Cina buat tu kau sampai tinggi. Yang tu sebenarnya tidak ikut sunnah Nabi SAW. Perbuatan yang dimakruhkan di dalam agama. Makruh. Hukum dia makruh, bukan ikut sunnah. Maknanya tak sebelah juga maknanya. Ialah tidak ikut sunnah Nabi. Okay. Menyalahi menyalahi perbuatan. Sebab kita ni semua nak dapat syafaat Nabi ikut sunnah Rasulullah. Okay, di makruh tu adalah makruh yang dekat-dekat nak pergi haram tu. Sebab tu kalau ada kitab fiqh manhaji Al-Imam Syafi'i, kitab fiqh manhaji Al-Imam Syafi'i dinyatakan oleh para ulama, penulis-penulis kitab fiqh manhaji ni dia ditulis oleh para ulama yang besar juga, Mustafa Bura dan Mustafa Al-Khin, mengatakan bahawa saya tengokkan, saya bacakan dalam kitab manhaji dah ada terjemahan pun. Saya baca apa kata tiga penulis ulama ni. Dia tulis bawah tajuk apa tahu? Dia tulis bawah tajuk perkara bid'ah yang dilakukan terhadap jenazah. Dia menyenaraikan dalam kitab fiqh manhaji ni, dia senaraikan ada 8 perkara yang kita ada-adakan. Tidak ada daripada petunjuk Nabi SAW. Yang kelima, saya terus baca yang kelima. Yang kelima, dia kata makruh tahrim. Makruh tahrim ni makruh yang dekat nak pergi kepada haram. Meninggikan kubur dan membuat binaan di atasnya sebagaimana yang dibuat oleh kebanyakan orang pada hari ini. Menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kubur tidak boleh ditinggikan melebihi sejengkal daripada parah tanah. Hal ini berdasarkan hadis mana? Hadis yang kita sedang baca ni. Lepas tu ada juga yang bertanya tentang, sekejap saya tengok dalam chat ni. Ni soalan ni soalan fiqh yang kena bagi dalil dan semua-semua tu. Banyak gak soalan ni. Tak apa, nanti saya dah copy paste soalan tu, nanti saya akan jawab. Kita tengok satu persatu. Okey. Kita tengok kejap. Ada tanya pasal Kejap kejap. Ada yang pasal kubur tadi. Kejap. Okey. Kejap. Ramai yang bertanya tentang gambar anak-anak sekolah tu. Tak apa tuan-tuan. Lepas tu nanti baca nota. Tuan-tuan baca nota. Siapa yang tanya soalan pasal lukisan anak-anak dekat sekolah semua tu, lencana ke, gambar-gambar ni, saya tak habis terang lagi. Sebab tu saya kata kita akan cerita terang pada minggu depan. Tapi tuan-tuan boleh baca nota siap-siap. Tuan-tuan tengok kat sini. Dalam nota ni, tuan-tuan tengok. Dalam nota ni, tuan-tuan baca dekat muka surat 13 dengan 14. Tolong baca dulu ya. Sebab kita tak nak buat satu kehukuman, baca kat sini. Sebab banyak yang tanya tentang gambar-gambar yang untuk anak sekolah, belajar semua tu. Lukisan tu macam mana, komik-komik tu, tuan-tuan baca dekat sini. Tuan-tuan baca dekat muka surat nombor 13 dan 14. Tuan-tuan baca apa kata Rasul Qardawi. Tuan baca Qardawi kata apa. Tuan tengok.
muka surat tuan-tuan baca ni. Ni. Baca dan nota ni nanti akan menjawab persoalan yang tuan-tuan tanya. Okey, tuan-tuan baca dulu nota ni bagi habis, minggu depan senang kita nak tanya, kita nak jawab. Okey, soalan-soalan yang tanya tu. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya ni. Dua soalan. Satu berkaitan dengan bila kita solat, kadang-kadang kita tak perasan kita ada pakai t-shirt yang ada corak kartun. Jadi bagaimana dengan keadaan solat kita? Sah ke tak ke? Dan soalan kedua berkaitan dengan kubur. Sekarang ni kubur kebanyakan ada yang pasang jubing di sekeliling tu. Adakah itu juga tidak dibenarkan? Terima kasih Ustaz. Okey, pasal jubin, pasal buat-buat binaan tu, okey. Saya rujuk kitab yang sama dalam Fiqh Al-Manhaji. Okey, dalam perkara bid'ah dia tiga ulama ini Musaf Al-Bura, Al-Farji, dia katakan yang pasal jubin semua tadi tu kan, simen sebagainya, okey, dia masukkan, dia kata dia masukkan dalam perkara keempat. Ni dalam kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i dia bukan dari saya. Tolong faham baik-baik. Ia bukan daripada saya tapi daripada pengarang kitab Fiqh Manhaji Mazhab Syafi'i. Yang keempat, dia kata antara perkara bid'ah yang keempat, dia kata makruh membina kubur sama ada di sebelah dalam atau di luarnya dengan bahan yang menyerap bahan panas seperti simen, batu kapur dan seumpamanya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pembinaan kubur dengan batu ayyujassasal qabru dengan batu kapur. Okay, kita baca dulu hadis tu. Walau bagaimanapun, tengok para ulama ni kata walau bagaimanapun pembinaan kubur dengan batu marmar dan seumpamanya adalah haram. Ini kerana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan larangan Rasulullah SAW di samping terdapat unsur-unsur pembaziran yang ditegah oleh syarak. Membazir itu of course terang-terang hadir dalil dia. Serta unsur-unsur kemegahan dan kebanggaan yang dicela oleh agama. Tanya pada orang yang buat tu. Pertama, membazir tak? Of course membazir. Kemudian ada unsur bermegah-megah nak cantik-cantik tak? Ada tak ada? Tanya. Nak cela. Nak bangga tak? Okey. Cuba kita tengok kubur Baqi'. Ada tak dia simen-simenkan? Ada tak dia buat batu-batu marmar? Ada ke tak ada? Ada. Adakah itu kata. Jadi tak apa. Tuan-tuan janganlah lepas ni pergi pecahkan pula. Janganlah. Jangan kita terburu-buru. Kita belajar, kita baiki dia. Okey. Ramai orang tersalah faham memuliakan orang dalam kubur. Atas saya sendiri pun duduk berbalah dengan adik-beradik yang nak pergi cari batu-batu di sungai lah, nak apalah. Okey. Cara kita nak tolong si mati bukan dengan kita cantikkan kubur dia, letak batu marmar keliling dia, buat semua-semua tu. Batu marmar tu dia boleh buat apa? Dia boleh tolong apa kepada si mati? Sebenarnya kita salah faham untuk memuliakan si mati. Sebenarnya cara memuliakan si mati, tanda sayang kepada si mati, bukan kita mencantikkan kuburnya. Bukan siapa perlu bermegah-megah membazir macam tu. Tetapi memuliakan si mati, cinta kepada si mati itu adalah dengan amal-amal yang boleh tolong dia. Buatlah kubur tu cantik macam mana sekalipun, tak boleh tolong si mati itu. Itu cara kita salah faham. Okey, jadi tuan-tuan boleh baca. Yang ni saya sebut tadi bukan dari saya ya. Ini adalah daripada kitab Al-Manhaji. Kalau tuan-tuan nak tengok gambar kitab tu, saya tunjukkan tuan-tuan perempuan ni gambar-gambar dia. Saya tunjukkan tuan-tuan kitab dia supaya kejap. Tuan-tuan nampak gambar kitab Fiqh Manhaji Mazhab Syafi'i ni, tuan-tuan gambar ni. Okey, kitab ni ini adalah jilid yang pertama, nampak? Ni jilid yang pertama. Ini kitab Fiqh Manhaji ala Mazhab Syafi'i. 3 penulis pengarang kitab. Mereka yang mengatakan dalam bab tadi. Bukan daripada saya. Saya rujuk pada para alim ulama. So lepas ini janganlah membazir-bazir untuk kubur tadi. Cukup kita tinggikan kubur dengan kadar dia. Kalau paling kurang pun ada tanda lah.
Ini kubur siapa, ni kubur siapa. Tapi tak perlu sampai nak bermegah-megah, nak bermewah-mewah. Yang tu tidak boleh di dalam agama. Okey, kita cuba baiki. Okey, baiki. Yang dah ada tu tak apalah nak buat macam mana. Tapi akan datang kita baiki. Okey, bagikan maklumat yang betul kepada masyarakat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, nanti kita jawab. Dia soalan pasal tu dia masuk soalan pasal kubur tadi dia masuk fiqh yang lain. Okey, kita masuk pada fiqh yang lain. Tapi ada kaitan tentang perintah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Janganlah pula tuan-tuan pergi tengok kubur tuan pergi pecah pula tuan-tuan kata saya ajar. Ini dalam hadis Nabi, jangan. Dia kena faham konteks ketika mana suruhan berlaku dan sebagainya. Ya, tapi akan datang kalau ada di keluarga kita buat dengan kadar cukup. Buat dengan kadar dia. Tapi taklah sampai perlu kita nak bermegah-megah untuk buat kubur itu. Jangan pula kita pergi tomah orang. Kubur ni kayu aja tak sayanglah dekat si mati ni. Sebenarnya takut kita yang salah. Okey, orang lain benar. Okey, kita baiki diri kita. So minggu depan insya-Allah saya minta tolong baca ke semua maklumat dalam nota saya beri supaya minggu depan senang kita nak ulas pasal gambar lagi. Dan saya akan ulas pada minggu depan juga tentang kenapa sampai malaikat tak nak masuk rumah ada anjing. Ada apa dengan anjing tu? InsyaAllah kita ulas pada minggu hadapan dan saya akan bagi nota yang baru. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf salah silap, kelemahan, kekurangan. Okey, baca dulu semua nota tu, maklumat dalam tu sebab dalam tu ada fatwa-fatwa yang dinukilkan daripada para alim, ulama. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada Datuk Nurul. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa minggu depan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.